Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, selamat petang. Apa khabar anda semua? Apa khabar Madam K? Terima kasih hadir Saudara Ismail Rahmat. Hari ini kita bermula bekerja seperti biasa hari Isnin, saudara. Tapi saya yakinlah Saudara Muhammad Ridwan, Saudara Fazil Yub, saat ini anda tentulah sudah pun berehat selepas menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pekerja yang baik. Kalau anda dah pencen, Saudara Izzuddin, Saudara Fazil Yub, Saudara Ilyas Muhammad, mungkin saat ini anda sedang menikmati juadah yang disediakan oleh isteri ataupun rumah. Apa khabar Saudara Rup, Saudara Pak Pok Su, Pok Nik, Saudara Puan Salamah Yusof. Cuaca di Kuala Pilah mendung. Memang di kawasan rumah saya pun mendung. Tadi hujan sekejap-sekejap. Hujan sekejap-sekejap, hujan renyai ataupun gerimis. Gerimis mengundang Puan Salamah Yusof di Kuala Pilah. Doa saya anda dan family sihat walafiat. Saudara Zubir, Saudara Kriket Hijau, begitu juga Muhammad Yusri. Saya mengharapkan Saudara Indrapura juga sihat. Puan Salmiah Abdullah, Saudara Said Helmi. Saudara, lain tak ada doa saya pada sahabat-sahabat semua sihat walafiat. Puan Nurlida, Saudara Izzuddin. Hari ini Saudara Izzuddin dia kata dia makan mie rebus. Aduh sedapnya. Mie rebus Penang tu saudara. Memang sedap. Kalau yang kayu basikal roda 3 tu, wah itu lagi sedap tu. Ya Papa Zola, Saudara Izzuddin, di Pulau Pinang tak awak nak cek oi. Papa Zola. Thank you. Saya tak mau cerita pasal politik ni saudara. Cerita malam nanti saya. Abdullah Hamid dari Kuantan. Cuaca petang sedikit mendung. Saudara Mak ni memanglah saudara Frankie, cuaca sekarang ni mendung dan hujan sekejap-sekejap. Tetapi panasnya masih membahang. Itulah cerita dia. Selamat Madam K, selamat petang. Mendung juga di Tangkak ya Madam K. Terima kasih laporan kaji cuaca kita. Saya rasa itu lebih jelas tepat. Ramalan tak ada ramalan. Ini apa yang dilaporkan oleh teman-teman kita di seluruh negara. Seantero Melaya. Melaporkan macam apa ini. Ini teman kita, Saudara Abdullah Hamid. Dia kata di Kuantan cuaca petang sedikit mendung. Madam K, dia kata petang di Tangkak juga mendung. Kawasan sekitar rumah saya di Petaling Jaya ini juga mendung. Tetapi panas. Petang-petang begini, saudara, kita tidak bercakap soal politik, kita bercerita tentang, memanglah ada menyentuh soal politik, tetapi bukanlah politik secara detail, secara kepatian. Tidak, saudara. Saudara Zubir Tupai nak live sama saya, tak mampulah saya. Tok Pa, salam sahabat di Kemasik, Kemaman, Terengganu. Panas. Oh, suasana di Terengganu semakin panas, mengelegak lah gamaknya tu, saudara Tok Pa. Saudara Rosli Osman, Saudara Khairul Yunus. Saya waktu di Terengganu ingat dapat jumpa dengan Tok Pa. Nak cari apa kopok lekor ataupun nak cari nak makan apa ini apa nasi dagang. Tapi tak upaya. Saya cuba juga cari juga nasi padang di kerana pada itu hari Jumaat di Kuala Terengganu. Saya pergi nasi dagang atas tol yang popular di Kuala Terengganu. Tok Pa busy lah tu, betul lah saudara. Dan nasi dagang atas tol pada hari itu tutup. Jadi saya pergi makan nasi dagang. Dia panggil apa? Dia panggil satu lagi memang sedap. Iaitu apa ni? Dia macam pokok kayu nama tempat tu. Apa nama dia? Pokok kayu terbakar ni, patah apa ke? Itu memang sedap saya. Betul apa? Cik Timah Putrajaya mendung. Katanya baru lepas hujan. Terima kasih Cik Timah. Laporan dari Putrajaya mengatakan baru lepas hujan. Tapi saya yakinlah baru hujannya bukanlah hujan lebat, hujan sekejap-sekejap. So Jetman, Saudara Heri Zaini, apa khabar anda di sana? Saudara Himas. Begitu juga Syuib 1959. Saudara Mariama Maksu dari Bukit Mertajam. Teman kita makan bila sebut tentang mie rebus. Saya kalau di Pulau Pinang, di pulau saudara, bukan di seberang ya saudara. Di country hike, cool, relax je. Oh, saudara di country hike cool. Saudara, country hike itu mengingatkan saya
kepada Yayasan Al-Falah yang diwujudkan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Hamidi. Yayasan Al-Falah ini adalah tempat untuk kita mencabar ilmu, kerana niat hasrat Presiden UMNO kita Datuk Seri Hamidi adalah untuk menzahirkan sekurang-kurangnya 2 juta hufaz Al-Quran. Saudara Din, Waalaikumsalam dari Segamat Johor. Terima kasih. Tok Pa. Jadi kalau Tok Pa di country high cool, memang sejuk tempat tu. Saudara Ji Fauziah BN dari dulu sampai sekarang. Okey, malam lah kita bercakap soal politik ni. Saudara Abdullah Majid. Waalaikumsalam dari Pekan hadir. Pekan macam mana? Saya nak tanya juga Pekan. Apakah di Pekan itu suasananya panas ataupun sejuk ataupun hujan dan sebagainya, saudara. Tak lama lagi kita akan bertandang pula ke Bentong. Bentong tadi pun dapat Yang Berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri Pahang, sahabat saya Datuk Syakar. Datuk Syakar telah pun menghantar laporan dan pernyataan bahawa Dewan Undangan Negeri Pahang bagi kawasan DUN Pelangai, iaitu di Bentong, kosong. Jadi perlulah diadakan pilihan raya kecil. Saudara Tok Pa dia senyum sokmo, dia kerja kerana Allah. Betul lah Tok Pa. Orang yang baik-baik ni saudara, orang yang beriman, saudara selalunya senyum saja saudara. Walaupun cabaran mendatang. Saya selalu mengatakan saudara, saya masih teringat lagi kenyataan ataupun pembacaan saya. Menurut kata Imam Al-Bukhari, kalau kamu mencari pemimpin, carilah orang yang dadanya penuh dengan panahan fitnah. Bukan senang nak cari saudara. Orang yang sering difitnah, dia dikata macam-macam, dinista, tapi dia senyum saja. Tak gitu Tok Pa ya. Serazas, salam. Datuk Najib dulu pernah buat program untuk wujudkan hufaz seluruh negara. Betul lah. Maka Presiden UMNO yang selanjutnya, Datuk Seri Hamidi, meneruskan impian untuk melahirkan lebih ramai hufaz Al-Quran. Ya, Abdullah Majid daripada Pekan. Alhamdulillah, panas. Di Pekan panas katanya. Selamat petang. Dan insyaAllah, mudah-mudahan teman-teman kita di Pekan, di Pahang, panas. Zafir, kita juga RST. Yang bagi saya lah, Tok Pa, budak muda apa tahu, memanglah kita tak boleh marah mereka, Tok Pa. Jangan kita marah anak muda. Kadang-kadang mereka diberi pandangan, diberi penjelasan yang kurang. Ya, saudara, dan saya selalu mengatakan pada teman-teman, khususnya anak-anak muda, kalau kamu melihat bagaimana bidalan yang dinyatakan pada saya oleh almarhum Tun Ghaffar Baba. Tun Ghaffar Baba dulu berpesan pada saya. Dia kata, anak anda. Saya dengan Cik Ghaffar ni dulu saya panggil ayah anda, dia panggil saya anak anda. Anak anda, katanya. Ingatlah, kamu anak muda, kalau melihat orang tua tu jatuh, macam jugalah kita melihat Upih Pinang. Jadi Upih Pinang yang muda tu jangan mentertawakan Upih yang tua itu jatuh. Kerana satu ketika juga, kamu juga akan mengalami nasib yang sama. Benar apa yang dikatakan oleh almarhum Tun Ghaffar Baba. Apa khabar Cik CP? Cik CTP dari Alostar. Panas, lit. Saudara Elimi, syukur. Alhamdulillah. Kata saudara Elimi, UMNO kembali ke pesada kerajaan negeri Selangor. Saudara Abdullah Majid, dan lumrah ya, orang kita ni tak lari daripada fitnah. Gitulah keadaan saudara. Saudara Mat Paridon, saudara Izzuddin, yang tua dikelik, yang muda didukung. Bukan sekadar yang tua dikelik, saudara Izzuddin. Saya juga mengingat, teringat. Jadi orang tua dulu banyak dia punya bidalannya. Dia kata bahawa yang tua menyayangi yang muda. Dan yang muda menghormati yang tua. Itu yang kita harapkan. Ya, Zafir, begitu Limo Stevens, Elimi. Yang muda menghormati yang tua. Dan yang tua harus menyayangi yang muda. Puan Nuriah, Asyad. Itu keadaannya, saudara. Bukannya kita membenci mereka. Kadang-kadang mereka tersasar. Jangan salahkan mereka. Nama lagi, anak muda. Rang muda, kaya dengan impian dan harapannya. Anak-anak muda. Ya, Tok Pa bukan semuanya sebagai hariannya. Jadi, mereka ni katanya hentak je tahu. Lalas tahulah sebenarnya. Begitulah Tok Pa. Jadi kita yang tua-tua ni nasihatlah mereka. Jangan kita marah, jangan kita usir mereka. Saudara Adnan Ahmad, apa khabar? Saudara Ramlah Daud. Bagi saya, Saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru. Saya melihat anak muda yang perlu disantuni. Saya memegang prinsip ataupun falsafah almarhum Tun Ghaffar Baba. Dia kata, yang tua mesti menyayangi yang muda. Dan yang muda wajar menghormati yang tua. Saudara, kalau kita orang nak hormat kita kena sayanglah mereka. Tak gitu, Saudara Majid. Yang tua tu dihormati, yang muda disayangi. InsyaAllah,
Kalau itulah pegangan kehidupan kita, maka insya-Allah hidup ini aman, tentram dan bahagia rasanya. Tak gitu saudara Abdullah Majid? Saudara CIC bukan geng. Tok Pa, saya Angelina Jeffrey minta saya live bersama. Saya tak tahu nak buat macam mana. Itu masalah saya ni dah yang tua. Yang tua tak dapat menyayangi untuk teman-teman untuk buat live bersama. Tapi dalam bicara saya sentiasa saya meletakkan kasih dan sayang sesama insan, saudara. Puan Khalidah Khalil Ali. Ni pergi Bentong, jangan lupa singgah kedai jual produk Halia Bentong. Tuan punya kedai tu Cina Mu'alaf katanya. Di mana tu Puan Khalidah Khalil? InsyaAllah saya akan pergi ke Bentong nanti, saya akan singgah lah. Tapi jauh sikit. Saya selalunya kalau pergi Bentong, selalunya saya lajak terus pergi ke Bentong, apa satu tempat lagi. Nama tempat pun terlupa. Dah tua begitulah saya terlupa. Itu di banyak durian apa Mosang King. Aduh, kadang-kadang lepas Bentong apa saudara? Orang lama betul saudara Abdullah Majid Raup, Saudara Hamid, terima kasih mengingatkan saya. Aduh, kadang-kadang maklum sajalah saudara. Kita ingat tapi ingat-ingat lupa. Ada bendanya kita teringat, ada kalanya kita lupa. Kalau saya pergi ke Raup tu saya suka makan nasi kandar ini Ratna. Dia kedai India saudara. Tuanku pun suka makan di situ saudara. Memang sedap dia punya karinya. Kadang tak silap saya ada dia punya cawangannya. Cawangannya ada di dekat Genting Highland tu. Dalam perjalanan naik tu ada itu. Itu kari Ratna. Sedap. Izzuddin, kalau kita nak orang hormat kita kena hormat orang. Izzuddin, saya kata bukan hanya hormat, kita kena sayang. Kita harus sayang menyayangi. Atan, Maivi, Saiful Nizam. Harap sangatlah orang Melayu semua bersatu di bawah satu payung. Saya amat mengharapkan begitu. Sebab itu kalau saudara mendengar pencerahan saya sampai malam, saya menyantuni warga kita bersatu padu. Sampai bila kita nak berpecah belah? Saudara ingat saudara, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Saudara Abdullah Majid betul. Lepas Bentong, terus pergi Bandar Raup. Terima kasih Abdullah Majid mengingatkan saya. Raup itu ada saya kawan saya. Saya ada ramai sahabat kawan. Dia keturunan Tionghoa, Cina. Dia buka ladang Mosang King di Raup. Besar, 250 ekar tak silap saya. Kadang-kadang saudara bila saya menghubungi beliau, saya tanya Datuk, macam mana? Datuk Teh nama dia. Durian jadi tak tahun ni? Okey. You mau kah? Saya kata, tak apalah. Kita kata tak apa pun, satu lori dan hantar ke rumah saudara. Macam mana nak makan? Itu keadaannya bila kita bersahabat kita berkawan, tanpa ada batas kaum, keturunan dan pegangan agama. Sebab Islam juga menggalakkan kita untuk menunjukkan ciri-ciri yang baik. Kalau kita membaca sirah-sirah baginda Rasulullah SAW, baginda menyantuni Saudara Mujib Manaf, Saudara Rosnah Floris. Dalam sirah yang saya baca ada cerita. Sejauh mana benar tak benar kita tak tahu. Kadang-kadang orang kata hadis yang sahih, ada kata hadis yang palsu, ada yang kata hadis yang samar. Tapi elok dijadikan peringatan kita. Kerana dalam sirah yang saya baca, apabila Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq berjumpa dengan anak dia, jangan lupa saudara, anak Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq adalah Siti Aisyah, bunda kita. Itu merupakan isteri pada baginda Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Abu Bakar bertanya pada Aisyah, ya Aisyah, apa lagi yang baginda Rasulullah SAW lakukan yang aku tak buat lagi? Semua dia kata, jaga rumah dengan baik, jaga keluarga dengan baik, menyayangi anak perempuan. Sedangkan jangan lupa, baginda Rasulullah itu menyayangi dan amat sayang pada wanita. Wanita pertama yang paling disayangi oleh baginda Rasulullah adalah ibu. Sebab itu baginda mengingatkan kita supaya sentiasa mencintai dan menyayangi ibu. Wanita saudara. Yang kedua, anak perempuan. Bukannya ini kekasih, sebab anak perempuan itulah kesayangan baginda Rasulullah. Iaitu tentulah anak baginda itu Siti Fatimah. Saudara. Dan anak kepada Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq iaitu Siti Aisyah.
Dan yang ketiga baru isteri, saudara. Isteri ni level yang ketiga. Dan keempat, para janda yang suaminya terkorban, syahid dalam peperangan. Saudara, jadi bila Abu Bakar Siddiq bertanya pada Aisyah, apa lagi yang aku tak buat? Kata Sayyidatul Aisyah, ada seorang wanita di pasar, iaitu di Madinah. Jadi baginda Rasulullah selalu akan pergi bertemu dengan wanita. Wanita itu buta. Dan dia sentiasa memaki hamun baginda katanya. Mungkinlah agaknya setelah pulang daripada pasar, baginda bercerita dengan Aisyah. Jadi memanglah, jadi Abu Bakar besok paginya pergi ke pasar. Memang ada seorang wanita Yahudi. Dia buta, tapi dia maki hamun, cerita orang-orang Madinah ni bodoh lah katanya, macam-macam lah. Dan baginda Rasulullah ambil roti dan suap bagi makan pada wanita Yahudi itu, saudara. Dan itu juga cuba dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia dengar begitu, dia sedih lah, dia terkedu, dia terkasimak. Dia kata takkanlah wanita ni begitu sifatnya. Tapi bagaimanapun dia buat jugalah. Dia pun ambil roti, dia pun suap pada wanita tersebut. Jadi wanita tu nganga mulut makan. Dalam setengah, dalam 2-3 kunyah saja, dia pun tepih tangan Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, kamu ni pun sama juga. Macam Muhammad juga. Orang tak guna lah, macam-macam lah dia kata. Kamu tahu tak, dia kata, aku ni tiap-tiap pagi, dia kata, akan ada orang suapkan aku roti. Memang sedap roti tu. Lembut. Cara dia suap pada aku pun begitulah bersopan. Kamu ni kasar, katanya. Jadi mengalir air mata lah Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata, ibu, saya mohon maaf, sebenarnya orang yang ibu caci itu, dialah baginda Nabi Muhammad SAW. Dia kata, yang walaupun ibu maki dia, ibu cerca dia, namun kasih dan sayang daripada ibu tetap ada. Jadi mendengar kenyataan itu, maka ibu sebut barulah datang kesalahan. Jadi artinya, saudara, kita harus berbuat baik. Walaupun orang buat kejahatan, kita pun tak mengapa. Saudara Dahlan Yusuf, Melayu bersatu, tak nak Melayu UMNO. Apa benda ni, saudara? Tak ada pun. Saya orang UMNO. Ada juga teman kita orang Keadilan, orang DAP, orang PAS. Tak ada masalah. Itu tentang parti politik. Pahaman masing-masing. Tetapi atas nama kesatuan bangsa dan seagama, kita mesti bersatu padu. Tak payahlah nak maki hamun. Nah, saudara, jangan pula akhirnya menyesal. Macam wanita Yahudi itu, akhirnya dia menyesal. Sebab walaupun dikeji, walaupun dimaki hamun, namun baginda Nabi Muhammad SAW tetap menyantuni ibu itu dengan memberikannya, menyuapnya makanan itu, roti. Jadi ambillah ini sebagai satu sirah ataupun satu peristiwa yang seharusnya kita kenang, saudara. Nanti di petang-petang ni saya berdakwah pula. Saya bukan dai, saya bukan ustaz, tapi saya suka membaca kisah-kisah perjalanan hidup baginda Rasulullah. Banyak ada kitab-kitab ataupun buku-buku yang elok kita membaca. Jangan lupa, saudara, sebab Islam itu antara ayat pertama, ayat suci Al-Quran ini diturunkan oleh Allah SWT melalui Jibril. Dia kata, bacalah, Iqra. Kita ni amal agama Islam, kita menganut agama Islam dan kita menghayati Islam, tapi kita malah baca, sedangkan Allah minta memerintahkan kita supaya membaca, Iqra. Jadi membacalah. Apa salahnya? Sebab dengan membaca kita menambahkan ilmu. Itu saja, saudara. Saya teman-teman, saya selalu bercakap pada teman-teman yang lain, banyakkanlah membaca, ya. Surah Al-Cakap, surah Asri Samad, surah Allah Majid, bebas, ini saudara Dahlan Yusuf, surah Samsul Anwar. Baik, saudara. Itu dah terlajak pula saya ni, cerita je dia jadi da'i pula. Minta maaf, saudara. Kalau saya silap, tolong perbetulkan, saudara. Saudara Khalidah Khalil, dalam Bandar Bentung, kedai Jalan Cuyin, Facebook Mr. Bentung Hafiz On. Okey, insyaAllah lah. Bila sampai waktu hari penamaran calon, saya akan pergi ke Bentung, saya tengoklah apa yang ada di situ. Tapi memanglah saya akan terus lajak ke Raub, kita cari kedai nasi kandar Radha. Dia kedai itu India, saja. Bukan mamak India. Mamak ni Indian Muslim, saja. Tapi dia ni apa? India ni India betul. Tapi dia punya kari, dan saya yakinlah tentulah diusahakan dengan bersih, sebab dia pun ada dia punya rempah ratus dijual di kedai, ya, saudara. Baik, saudara. Hari ini hari Isnin, saudara, tanggal 21 Ogos 2023, yang merupakan hari penuh bersejarah bagi warga di negeri Selangor, khususnya Datuk Amiruddin Syahari. Kerana inilah kali kedua beliau dilantik sebagai
Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor. Kerana pagi tadi Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Nordin Ashari telah pun mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Dan sebentar tadi pukul 2.30 tadi berlaku majlis angkat sumpah di kalangan para esko kerajaan negeri Selangor. Saya bila sebut dari Selangor ni memang saya dekat dengan Selangor, saudara, sebab selepas saya menjadi wartawan hiburan, saya menjadi wartawan jenayah, saudara, kemudian saya menjadi wartawan am, itu wartawan bebas lah, macam-macam berberita, pergi membuat coverage, wartawan sukan, dan kemudian saya dilantik sebagai wakil biru untuk negeri Selangor. Sekitar tahun 78, saudara. Di situlah saya banyak berkenangan dengan orang-orang politik dan saya mula mendekati dunia politik, khususnya di Selangor. Jadi saya tahu sangat-sangat, saudara. Di Selangor, daripada Dusun Tua, bawa lah sampai ke Kelang. Saudara, daripada Kajang, bawa lah sampai ke Rawang. Gitulah keadaannya. Saya kenal apa itu di Sungai Tawar, di Sabak Bernam, saudara, di Tanjung Karang. Saya teringat di Tanjung Karang dulu esko-nya adalah Datuk K ataupun Datuk Kamarul Zaman. Dia sebenarnya orang Perak, saudara, bekas polis. Dan dia lantik sebagai esko kerajaan negeri Selangor. Dia orangnya baik, saudara. Dan selalunya dia akan mengadakan majlis-majlis resmi. Dan Tuanku Sultan Selangor, almarhum Tuanku Ayanda kepada Sultan yang ada hari ini, saudara, begitu menyayangi Allahyarham. Baik, saudara. Saya selalu bertandang ke Tanjung Karang. Seronoknya, saudara, kalau saya pergi ke Tanjung Karang, ada satu kedai kopi. Tapi bila saya sampai kedai kopi itu, bila saya nak bayar, dia Tok K tak berani nak ambil. Kerana Datuk K, Datuk Kamarul Zaman berpesan kepada Tok K Cina tu. Dia kata, kalau ini orang datang, minum, makan dekat ini restoran, kalau ambil awak kenakan bayaran, saya tutup awak punya kedai, katanya. Berapa dia makan, hantar bil sama saya. Itulah, saudara, hubungan rapat saya. Begitu juga kalau saya pergi ke kawasan Ulu Langat, saudara. Di Ulu Langat itu Datuk Azmi. Datuk Azmi Mat Nazir. Dia bapanya dulu bekas wakil rakyat. Ibunya juga bekas wakil rakyat. Dan dia jadi wakil rakyat. Adik dia, saudara Jalil Mat Nazir, juga jadi wakil rakyat di kawasan Hulu Langat. Begitu teguhnya dia punya penguasaan warga di Hulu Langat. Orangnya baik, lembut. Dan dia seorang arkitek. Jadi esko kerajaan negeri Selangor. Saya juga kalau di Kelang tu, saudara, saya suka berkawan rapat sangat-sangat dengan Allahyarham Tan Sri On Ismail. Tan Sri On Ismail ni bapa mentu pian lah, selalu sebab pakai pian. Ya, Rubidin, saudara Osman Osman, saudara John T. Dan Datuk Tan Sri On Ismail ni orang yang paling baik. Saya melihat, saudara, saya pergi ke pejabat dia. Pejabat tak besar, dekat dengan Pekan Kelang tu, saudara. Berhampiran dengan ibu pejabat polis negeri. Dulu kan ibu pejabat polis negeri Selangor terletak di Kelang sebelum dipindahkan ke Shah Alam. Di situlah saya berkenalan dengan Datuk DP Agilendra. Dan pejabatnya di situlah, saudara, kecil. Dan setiap kali saya duduk di situ, berborak dengan dia, ajak masuk dalam pejabat dia. Dan beliau antara wakil rakyat. Setiap rakyat yang diwakili, dia tak silap saya di kawasan Sementa. Dia ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Sementa. Setiap rakyat dari Sementa yang datang berjumpa beliau, sama ada minta bantuan untuk anak-anak nak ke sekolah, minta permohonan itu dan ini, dia pasti akan tangani. Dan pekeraninya waktu itu Datuk Rahman Palil akhirnya jadi esko kerajaan negeri Selangor satu ketika dulu, saudara. Bila rakyat nak balik, saudara, saya ingat lagi, tidak lepas dia akan mengulurkan RM50 sekurang-kurangnya. Saya tanya dengan dia, masa itu dia bukan esko, dia wakil rakyat biasa aja. Dia kata, Tok, apa cerita je ni? Tiap-tiap kali orang datang, dia bagi duit. Dia kata, rakyat saya. Apa salahnya saya memberi mereka, kesudian mereka datang ke pejabat saya. Itulah, dia kata, satu penghormatan bagi saya. Tak ternilai, kata. Apalah kisah sangat, RM50, dia kata. Jadi retinya, dia akan ke pejabat dia waktu itu, dia mesti menyediakan wang yang banyak. Begitu juga sahabat saya, Datuk Syukur di Selayang. Saya ada peristiwa, saudara, Datuk Syukur ni, dia jadi ketua pembangkang Dewan Undangan Negeri Selangor, jadi ketua bahagian di Selangor, jadi wakil rakyat di Kuang. Saya ingat lagi, saya pergi pejabat dia satu hari tu, lebih kurang dalam pukul 12, lebih kurang begitulah. Bila saya sampai tu, mari masuk. Saya pun masuk pejabatnya. Dan dia kata, I very, very thanks to the God, katanya. Basuh Selangor begitu, saya bercampur aduk Melayu dengan Inggeris. Saya tu, kata, I pagi tadi I bawa RM20,000. Dah habis dah, dia kata.
Tu kat luar tu ada lagi dalam 3-4 orang dia kata. Nasib baik you datang. Paling-paling tak you dapat menyelamatkan I. Sebab you datang ni mesti ada duit sikit. Minta sikit. Saya pun bagi duit. Jadi orang tu masuk dia bagilah duit. Begitulah. Warga di Selangor ni saudara. Rapatnya mereka dengan pemimpin. Saudara. Datuk Azmi. Datuk Tan Sri On Ismail. Saudara. Saya ingat lagi saudara Tarik Jonek di Banting. Dia pun begitu juga. Saudara Datuk Mazin Allahyarham semua saudara. Begitu juga saudara Z Zakaria. Datuk Zakaria buat rumah yang besar di Kelang. Dan mereka merasakan rakyat itu sebahagian daripada keluarganya. Saudara. Dan kalau pergi ke Ulu Selangor, Datuk Allahyarham Datuk Syuib. Dia sebagai speaker Dewan Undangan Negeri. Dia style sikit sebab rambut dia pakai inai. Itu orang jadi speaker Dewan Negeri Selangor memang style. Saya masih ingat lagi saudara. Saya teringat Datuk Kasim. Ahli parlimen yang ada yang masih saya ingat Datuk Allahyarham Tan Sri Abu Hassan Omar. Ahli parlimen kawasan Kuala Selangor. Baik orangnya dengan rakyat. Begitu juga Allahyarham Tan Sri Zalia Ismail. Saya panggil dia Kak Leha. Kak Leha ni dia jadi ahli parlimen, kemudian dia angkat sebagai timbalan menteri pengangkutan. Dan dia cukup banyak bergiat dengan dalam bidang perjuangan wanita. Kemudian saya ingat lagi yang berhormat saya rasanya ada lagi Puan Nur Syah, ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Jeram. Dan berapa lagi? Jadi bila sebut hari ini, bila saya melihat Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Sri Amiruddin Syahari dilantik sebagai Menteri Besar kedua, saya teringatlah saudara. Pelantikan itu selalunya dibuat di Istana Shah Alam. Bukan di Shah Alam saudara. Istana Alam Shah di Kelang. Semua urusan rasmi berhubung dengan istana, dia bukan di Shah Alam saudara. Walaupun istana, penginapan Baginda Sultan di Shah Alam, tapi acara rasmi, penganugerahan pingat, Saudara Muhammad Effendi, terima kasih saudara Tok Isa, ya, apa sahaja majlis upacara resmi yang melibatkan istana dilakukan di Kelang saudara. Itu Istana Alam Shah. Saudara Osna. Oh, ingatkan mantan Datuk Syukur yang berhormat Sungai Burung. Itu Sungai Burung. Oh, Sungai Sakit saudara. Kalau ada kesempatan saya nak pergi juga. Datuk Syukur ni orang baik, dia kurus, dia badan tak besar. Yang satu lagi tu Datuk Syukur tu, ini selayang, badan gemuk saudara. Waalaikumsalam saudara Rahim, saudara Kamarudin Osman, Selamat Dani dari Kuala Pilah Negeri Sembilan saudara. Tok Isa. Jadi bila bercakap soal Negeri Selangor, memang saya rapat dengan boleh katakan semua menteri-menteri besar, kecuali Amiruddin Syahri dan Kertoyo itu kemudian kurang sikit. Waktu saya bertugas di Selangor sebagai wartawan, waktu itu adalah zaman era Datuk Hormat Rafi'i. Wak hormat saudara. Saya tak sempat menjadi wartawan era Datuk Harun jadi menteri besar. Kerana waktu itu pejabat Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur. Tapi waktu yang amat berhormat Datuk Allahyarham Datuk Hormat Rafi'i, dia pejabat dia di Shah Alam, di bangunan PKNS tingkat 4 tak silap saya. Dia sisa politik ni saya ingat lagi, Datuk Arifin, sisa akhbarnya Allahyarham sahabat saya, Samsudin Merin, sisa pegawai, sisa sulitnya Saudara Jaafar, saya panggil Jeff, dia orang Kedah saudara. Jadi Tahir apa pasal komen tak naik, bye-bye. Apa benda lah Tahir, kamu nak komen lepas tu nak marah pula. Apa yang kau komen di Tahir oi. Gitulah keadaan merajuk. Rupanya di Tahir ni jiwa tisu ya. Datuk Osana Osman, Datuk Syukur tu my uncle. Oh, Osana Osman, Datuk Syukur tu uncle. Orang baik. Orang yang cukup lembut. Dia tak ada suara, dia tak ada kasar, lembut orang Datuk Syukur. John T, nanti dulu belum lagi bab tu John T, saya akan sampai ke bab Datuk Mat Taib. Jadi Datuk Wak Hormat Rafi, saya panggil dia Wak Hormat lah sebab dia ni orang Kuala Langat. Dia asalnya adalah pemain muzik pasukan Pancaragam Polis. Dan dia merupakan timbalan Menteri Besar era Datuk Harun. Saya baik dengan Datuk Harun kerana bila saya jadi wartawan di Negeri Selangor, jadi biro di Negeri Selangor, saya selalu bertemu dengan Allahyarham Datuk Harun Idris di penjara. Dan saya lah yang terlibat dalam antara memperjuangkan untuk nasib Datuk Harun yang saya yakin beliau terinaya kesan daripada caturan politik.
Sebab itu saya mengharapkan janganlah kita gunakan politik ini untuk menginaya orang. Apa yang berlaku pada Datuk Harun Idris terinaya saudara. Dan saya selalu berjumpa dengan Pak Allahyarham, berbual, bercerita tentang untuk nasib bangsa kita. Eddie Tahir? Datuk Belum Majid dia kata orang merajuk tu, dia kata betul lah tu, Eddie Tahir suka merajuk. Ni jiwa dia jiwa tisu. Sekali kita kena-kenakan juga Eddie Tahir saudara. Ya Tok Isa. Dan Wak Hormat ni satu benda yang paling saya seronok sekali, ayatnya lain tak ada saudara. Bila dia baras dia bloody full. Boleh tanya dengan sahabat saya Datuk Jaafar Saad ataupun apa ini masih hidup lagi saya yakin, iaitu Datuk Arifin Maelah ataupun pegawai. Dia kalau dia marah sikit bloody full. Mungkin agaknya itu je ayat yang dia tahu. Saudara. Dan bila dia mengadakan sidang media, saudara, kita wartawan tak perlulah balik nak mikirkan macam mana nak susun ayat. Tak payah. Sebab dia akan duduk atas kursi tu, dah siap semua. Semua sudah siap. Sudah Datuk. Okey. Ambil pen. Catat ya. Ya Datuk. Shah Alam. Sampai dia punya deadline pun dia sebutkan. Shah Alam. 20 Ogos. Menteri Besar Selangor yang amat berhormat Datuk Hormat Rafi'i, hari ini mengumumkan, bahawa kerajaan negeri Selangor akan mewujudkan rumah-rumah, kos rumah, dari peralatan dia nak menyebut fabricated ni apa ini. Dia tak apa-apa nak pakar, dia akan tanya, apa Jaafar? Fabricated. Betul. Bloody full. Mesti ada bloody full saudara. Itu Wak Hormat. Saya ingat lagi banyak peristiwa saya dengan Wak Hormat ni saudara sebagai Menteri Besar Selangor. Saudara. Kemudian lepas Wak Hormat, Datuk Harun dibebaskan. Kerana Datuk Harun juga menjadi Ketua Perhubungan UMNO Negeri Selangor. Waktu itu berlaku peralihan. Dan Menteri Besar yang dilantik waktu itu adalah Datuk Tan Sri Ahmad Razali. Dia adalah merupakan adik ipar pada Dr. Mahathir. Banyak orang tak tahu tu. Adik bongsu kepada Siti Hasmah. Tun Siti Hasmah, adik bongsu dia adalah Tan Sri Ahmad Razali. Dan dia jadi pengulu dulu saudara. Dia pengulu. Dan dia Allahyarham merupakan di kalangan keluarga Tan Sri Tun Siti Hasmah ni. Mereka adalah keluarga elit di Selangor. Antara keluarga yang paling elit di Selangor adalah keluarga Tun Ali, sebab anak dia jadi Gubernur Bank Negara, Tun Ismail Ali jadi Panglima Tentera Angkatan Tentera, Tan Sri Hashim Ali, anak dia yang jadi arkitek, tu seorang lagi tu akak pada Tun Siti Hasmah, Datuk Saleha adalah Ketua Pengarah Pendidikan, dan Tun Dr. Siti Hasmah sendiri sebagai doktor. Cuma yang tidak sampai ke tahap universiti Tan Sri Ahmad Razali, anak bongsu. Ini. Tapi orangnya baik, saudara. Dia bicaranya memang cara orang Selangor bercakap, saudara. You, kalau I, begitulah, saudara. Itu bahasanya bila saya berbicara, bila saya ada kesempatan menghadap almarhum Tuanku Sultan Selangor. Begitu keadaannya, dia akan repeat 2-3 kali. You tahu hari ni pelantikan ni amat berhormat Menteri Besar. Tan Sri Ahmad Razali pun begitu saudara. Itu karakter-karakter menteri-menteri besar yang saya kenal di Selangor. Selepas Tan Sri Ahmad Razali, maka naik pula menteri besarnya itu Datuk Mat Taib. Itulah permulaannya jawatan menteri besar ini dipindah. Dulu selalu yang menguasai jawatan menteri besar datang daripada sebelah Banting, sebelah Morib sana. Allahyarham Datuk Harun juga daripada Morib, daripada Banting. Datuk Omar Rafi'i daripada Banting. Dan bila Datuk Ahmad Razali pun dia sebenarnya mewakili kawasan sebelah selatan Selangor. Kemudian Datuk Tan Sri Mat Taib. Tan Sri Mat Taib ni dia mewakili ahli Dewan Undang Negeri kawasan Batang Kali. Dia bekas pendidik, bekas guru dan juga pernah bekerja di radio pendidikan dan TV pendidikan. Orangnya baik saudara dan suka bergurau dan bicaranya tegas. Dan Tan Sri Mat Taib ini bagi saya mencipta sejarah di Selangor. Selalu saya bergurau dengan beliau. Bila saya jumpa dia, bang, saya rapat sangat saudara. Bila jumpa dia, bang, apa khabar bang? Sihat. Abang hebat abang. Saya kata, kenapa?
You kira ni hebatlah, hang tuah melamar puteri diraja. Apabila Tan Sri Mat Taib mendirikan rumah tangga kali kedua dengan Tengku Puteri Zahariah, merupakan anak anda kepada Sultan Selangor waktu saudara. Itu yang tuanku bising tu tulis dalam surat khabar. Kahwin dengan anak saya, berkompang-kompang. Kahwin senyap-senyap rupanya saudara. Itu waktu zaman Tan Sri Mat Taib saudara. Dan Kuyah juga orang baik. Saya rapat juga dengan Kuyah. Dan kadang-kadang bila pergi ke rumah dia, dan Kuyah ni maklum sajalah saudara, orang kayangan, anak raja, dia jarang masak di rumah. Kalau kita nak datang, kita telefon bagi tahu nak datang, dia dah siap makanan yang akan diorder daripada Hotel Hilton. Itu cara kehidupan. Maklum sajalah saudara, dia bukannya orang biasa, puteri sultan saudara. Dan Tan Sri Mat Taib begitulah, daripada menteri besar jadi menteri. Dan beliau katanya waktu di Australia, adik dia Datuk Ridwan membuat perniagaan, memberi tanah di Australia. Ya, kebetulan Tan Sri Mat Taib pergi ke Australia. Dan bila waktu itu pengubahan wang ini salah di Australia, kalau saudara masuk ke negara tersebut kena declare berapa ada duit dalam yang bawa, lebih daripada 10,000 kena bagi tahu. Jadi di situlah the downfall of Tan Sri Mat Taib. Lepas Tan Sri Mat Taib, sahabat saya, kami kadang-kadang kawan-kawan kita, kawan yang rapat dengan Dato' Allahyarham Tok Abu Hassan Omar, kita panggil dia Tok Uban sebab dia beruban saudara. Beliau merupakan mantan Menteri Pengangkutan, Timbalan Menteri Pengangkutan. Kebanyakan dari Selangor saudara, kebanyakan yang jadi menteri-menteri ni asalnya menteri besar ni saudara, asalnya daripada Timbalan Menteri. Kak Leha Timbalan Menteri, even Tun Ali Rastam juga adalah mantan Timbalan Menteri Pengangkutan sebelum balik ke Melaka jadi Ketua Menteri Melaka. Begitu juga Datuk Abu Hassan Omar. Cuma bila berlaku peralihan apa semua tu, kabinet reshuffle, dia dilantik sebagai Menteri Kebajikan, menggantikan Kaisah, itu Allahyarhamah Tan Sri Ashraf Ghani. Dan saya rapat dengan mereka sebab saya panggil Kaisah, macam Datuk Abu Hassan Omar panggil Tok Uban. Begitulah rapat akrabnya hubungan saya dengan pemimpin dari Negeri Selangor. Jawatan terakhir sebelum dilantik sebagai Menteri Besar, menggantikan Tan Sri Muhammad Haji Mat Taib, Datuk Abu Hassan adalah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Beliau merupakan menteri yang pertama, tak silap saya. Jadi bila dilantik sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, pejabatnya dekat Menara Maybank. Saya ingat lagi, saya dekat Jalan Pudu tu, dekat Menara Maybank. Saya pergilah berjumpa dengan beliau. Saya kata, Tok, macam mana kementerian dia? I pun tak tahu nak buat macam mana, dia kata. Ini kementerian baru ni. Sebab sebelum itu dia adalah Menteri Wilayah Persekutuan. Dan orang yang banyak membantu masyarakat, sebagaimana Tan Sri Saril Samad membantu masyarakat warga setinggan di Kota Raya Kuala Lumpur, selain Tan Sri Saril Samad, adalah Datuk Abu Hassan Omar. Mereka ini adalah merupakan orang yang mengidolakan bagaimana almarhum Datuk Harun Idris memberi peluang warga dari luar Kuala Lumpur, luar Selangor, datang ke Kuala Lumpur dan Selangor untuk memiliki hartanah. Dapat tanah saudara, setinggan dia pacak je tiang rumah, akhirnya dapat geran. Itulah cara Allahyarham Datuk Harun membantu warga bangsa kita. Saudara Osama, kami nak panggil Datuk Tok Uban lah. Boleh lah, tak apa, panggil Tok Uban. Saya ingat lagi. Dan kemudian Tok Hasan jadi Menteri Besar. Selepas dia jadi Menteri Besar, macamlah cerita biasalah saudara. Saya tak suka mencerita keburukan orang. Lebih baik kita mengenang kebaikan mereka. Datuk Abu Hassan ni orang dia sentiasa senyum. Senyum saja. Main golf dengan saya, kalau kalah pun dia kena bayar RM150 pun dia senyum. This is your money, you win. Congratulations to you. Cakap orang putih saja. Sebab dia, tak silap saya, dia bekas pegawai daerah. Tak silap saya. Dan dia memang satu orang yang menjaga dia punya protokol. Ataupun bila makan saudara, mesti dia ada, cara tu bukanlah boleh sembarangan. Macam Allahyarham Datuk Harun Idris. Saya belajar makan rambutan menggunakan pisau dengan almarhum Datuk Harun Idris. Ambil buah rambutan tu selalu kadang-kadang bila datang musim buah. Almarhum Datuk Harun Idris, lepas dia dibebaskan, dia di rumah dia, bila sampai musim buah-buahan, dia akan telefon saya. Mal, Tok, you kat mana? Pejabat, Tok. Mari rumah.
Ada ni, dia kata, ada sikit-sikit buah manggis. Saya pergi. Dan di situlah saya belajar makan buah apa ni, rambutan, buah manggis saya. Menggunakan pisau. Dia tak boleh kepek begitu. Rupanya ada dia punya cara, budaya orang Kayangan, saudara. Itu table manners. Kalau nak makan buah durian, buah rambutan tu, ambil pisau. Lagi, elok, kopek, baru makan. Kita ni, saudara, kat kampung, kopak dengan mulut, saudara. Bersepai-sepai mulut kita dengan, kadang-kadang kalau kulit rambutan masih muda tu kan, dia pahit sikit kan. Meleleh helio, saudara. Ini Tahir, dah dapat dah izin be. Kemudian apa ini, bila makan buah manggis pun menggunakan pisau. Itu apa, table manners. Almarhum Datuk Harun. Dia ambil pisau, dia potong. Kadang-kadang kita potong buah manggis selepas ni, dia ketawa je. Dan ambil buah manggis yang telah dikopek tu, gunakan apa, garpu, makan. Itu cara dia, etiket untuk kita makan dengan orang besar-besar, saudara. Jangan tiba-tiba saudara makan dengan orang besar, kalau kat istana tu kopek begitu. Orang perhati tu tak betul tu, saudara. Saudara Bak Daud, apa hal ni Bak Daud ni? Apa hal ni anda benci sangat dengan UMNO ni? Kenapa? Saya petang-petang tak nak cakap orang politik, anda bercakap politik. Jadi saya marah dekat anda. Saya nak cerita pasal makan buah, bercakap dengan pemimpin kita yang dahulu. Jadi tiba-tiba Bak Daud ni tiba-tiba nak marah, melingkup itu, melingkup ini. Kenapa? Kalau anda tak sayangkan parti UMNO, tak apa, tak ada masalah. Jadi ceritakan anda dari parti mana? Biar saya maki pula parti anda. Tak baik begitu, saudara. Inilah saya katakan anak-anak muda yang tidak menghormati orang yang dah tua. Saya tak tahulah anda daripada asal usul keturunan ke mana. Kita cerita petang-petang, cerita makan buah-buahan. Kasih, tak apa, saudara. Jadi sekarang ni, kita tak boleh begitu. Tiba-tiba saja masuk, melingkup parti tu, melingkup parti ni. Sudahlah, pilihan raya pada lepas. Benda ni. Saya nak cakap politik, cakap malam nanti. Kalau nak cakap benda begitu, lumat saya kerjakan mandi. Nah, bagi saya lah, saudara. Kadang-kadang petang-petang ini kita bercerita, saya mengenang memori saya dengan pemimpin-pemimpin yang dikasih oleh rakyat. Macam Datuk Abu Hassan Omar. Selepas Datuk Abu Hassan Omar, barulah datang apa ini, Tan Sri Toyo. Dia dulu sama-sama dalam Exco Pergerakan Pemuda. Cuma saya adalah sikit perbalahan dengan beliau. Sebab waktu itu dia jadi Menteri Besar, isu di Kampung Berembang. Bila Kampung Berembang tu dirobohkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, saya sedih bila tengok surau boleh diambil jentolak, diruntuhkan, dirobohkan. Saya geleng kepala, saya urut dada. Saya kata, sampai begitu sekali kamu sebagai Menteri Besar. Dan dia akhirnya, seorang kata itulah kadang-kadang, saudara, majalnya bila kita menghadiahkan sesuatu. Dia terkenal sebagai Menteri Besar yang menghadiahkan kepada kaki tangan kerajaan dengan penyapu. Benda-benda yang tak elok. Macam saya Kampung Berembang. Sedangkan dulu dalam Exco Pemuda, dia dilihat sebagai pejuang untuk warga setinggan. Tiba-tiba Kampung Berembang dirobohkan. Dengan begitu saja. Saya sedihlah, saudara. Sedangkan benda ini tentu tidak akan berlaku seandainya Selangor dipimpin oleh Datuk Harun Idris, saudara. Jadi bila hari ini, saudara, itulah kesempatan saya dengan menteri-menteri besar di negeri Selangor. Dan saya haraplah teman-teman, walaupun kita baik dengan menteri macam mana pun, janganlah kita ambil kesempatan. Saya cakap terus terang, saudara boleh cek di mana-mana pejabat di negeri Selangor ini. Walaupun saya orang Selangor, isteri saya orang Selangor, tapi tidak ada seinci tanah pun di Selangor yang saya ambil. Walaupun saya baik dengan Wak Hormat, saya baik dengan Tan Sri Ahmad Razali, saya rapat dengan Tan Sri Mat Taib, saya baik dengan Datuk Abu Hassan Omar, Tok Uban, saya rapat dengan Kitoyo, tidak ada, saudara. Bagi saya, kita berkawan, bersahabat, tidak meletakkan untuk kepentingan diri. Sebab itu saya marah kalau ada pemimpin yang ambil kesempatan. Iyalah, betul lah. Kadang-kadang sahabat saya, Datuk Seri Ahmadi, kadang-kadang dia bergurau dengan kawan-kawan. Jangan ambil kesempatan, ambil mana yang sempat. Itu kadang-kadang saya rasa tak betul tu, bos. Jadi bagi saya, saudara, saat-saat kita bercerita tentang apa yang berlaku hari ini, saya mengimbau bagaimana hubungan rapat saya dengan pemimpin, saudara Ariana. Kenapa ni? Kenapa disebut penyamun dan sebagainya? Tak baik. Carilah jalan kita berbicara benda-benda yang baik. Saudara, kalau kita nak hidup kita ini dibicarakan oleh orang dengan baik-baik, kita berbicaralah dengan yang baik. Mulut manis tidak akan pahit rasanya. Saudara, jadi bila kita bercakap, memuji orang, apa salahnya?
apa ada kerugian pada kita? Macam saya, saudara, 5 Menteri Besar Selangor rapat. Boleh katakan tiap-tiap kali ada majlis acara rasmi Selangor di istana, pasti mereka akan mengundang saya. Waktu saya teringatlah, bila teringat Selangor, saya teringat almarhum tuanku Sultan Selangor, ayahanda kepada Sultan yang ada hari ini, saudara, memang rapat. Setahun sekali, setahun 2 kali dia akan bawa kami berkelah, naiki dia punya yacht ataupun bukan kapal lah, bot besar dia tu, yacht, Puteri Rahimah. Kita berkelah di Pulau Ketam. Baginda memang rapat dengan rakyat, berkayu basikal di Pulau Ketam. Dia akan pergi tiap-tiap daerah. Begitu juga anak anda beliau, Tuanku Idris juga melakukan benda yang sama. Saya mengharapkan agar budaya ataupun hala tuju, kepimpinan sebagai payung negeri Selangor akan diwarisi oleh cucunda baginda Tengku Amir. Saya juga mengharapkan benda itu berlaku, maka kasih dan sayang rakyat. Istana dan rakyat berpisah tiada. Istana adalah payung rakyat, tempat rakyat menumpang kasih, bernaung. Jadi jangan sesekali kita jadikan kesempatan kita nak cerita buruk pasal jangan, saudara. Kerana istana adalah payung untuk kita, warga bangsa kita berteduh, saudara. Menteri-menteri, kesempatan mereka jadi menteri, mereka harus menjalankan tugas sebaik mungkin untuk menjaga rakyat. Saudara Abdul Rahman, dia kata, kenal tak Datuk Samad Marudin? Kenal rapat. Beliau bekerja daripada zaman Datuk Harun. Datuk Samad ni dia Shah Alam. Ini orang lagi pemurah. Dia bukan bagi pada rakyat. Siapa saja jumpa dia apa semua, nak balik je mesti ambil RM50. Ini saya pun tak tahu. Kadang-kadang saya sendiri pun, Tok, tak payah Tok. No, yang ambil. Itu Datuk Samad Marudin, orang baik. Saya melihat, saudara Abdul Rahman, memang saya rapat. Itu saudara Pak Daud, kau nak cakap apa bercakap lah. Saya minta maaf lah saudara Pak Daud. Saya tak akan usir anda. Macam setengah kawan-kawan saya, dia sekat. Saya tak ada, tak apalah, tulislah apa pun. Jadi saudara Asyad Arifin, beza antara orang yang takut pada Allah. Betul. Orang yang tak takut pada Allah tu yang cakap macam perangai macam tu, saudara. Jadi saudara Abdul Rahman, orang hebat, orang Banting. Orang Banting memang orang sebelah selatan Selangor ni selalunya adalah menjadi orang besar-besar. Orang besar-besar di negeri Selangor, saudara. Jangan lupa. Dan setahun sekali kita ada perkelahan yang tuanku anjurkan di Morib. Satu benda yang mungkin almarhum tidak tercapai impian dan harapannya adalah untuk menjadikan Pekan Morib itu sebagai pekan pelancongan. Itu tidak tercapai. Baginda melihat bagaimana Bukit Malawati yang mau dibangunkan tapi tak kesampaian, saudara. Kadang-kadang saya ingat impian dan harapan istana mau melihat rakyatnya yang cakna, yang hidup bahagia, saudara. Sebab itu saya berkesempatanlah bersama dengan tuanku, bersama dengan pemimpin-pemimpin besar. Saya bersyukur pada Allah SWT kerana ada kesempatan saya bersama dengan pemimpin-pemimpin besar di negeri Selangor, terutama Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar. Saya tak rasa mesra apabila Azmin Ali jadi Menteri Besar. Datuk Amiruddin pun tidaklah, Amir Syari, dia lebih muda, jauh lebih muda daripada saya, saudara. Saya rasa nak berkawan pun kata, fikir-fikirlah usia, takkanlah waktu tu nak berkawan dengan anak muda. Tapi bagaimanapun, sebagai orang tua, saya menyayangi anak-anak muda. Semoga anak-anak muda sentiasa menghormati orang tua. Kita jumpa lagi besok, saudara. Kita berbicara lagi soal kehidupan dan keinsafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih.